Okey, saya ada terbaca satu post tu. Dia tunjuk poster berkenaan dengan 10 jawatan pekerjaan paling kritikal di Malaysia pada tahun 2020. So, poster tu dibuat oleh Talent Corp lah. Saya rasa anda tahu kot Talent Corp tu kan. Okey, so saya tertarik lah nak tahu lebih lanjut tentang 10 jawatan tu. So, kenapa dikatakan sebagai jawatan yang kritikal? Okey, sebab dia mendapat permintaan yang tinggi dekat pasaran. Majikan sangat-sangat perlukan dan pekerjaan ni juga pada masa yang sama perlukan kemahiran ataupun pengetahuan dalam skill-skill tertentu. Cuma pasal gaji tu saya tak nak sembang pasal gaji lah, sebab kita tahu gaji kat Malaysia ni macam mana kan. Okey, so nak kritikal lah, nak demand lah apa kan. And that gaji macam tu juga kan. Okey, kita terus kepada 10 jawatan tersebut. Jawatan yang pertama adalah Electrical Engineering Technician. Okey, so tugas electrical technician ni ataupun jurutek ni, elektrik ni, okay, tugas dia adalah memasang evaluation, buat testing, buat inspection, buat repair, troubleshooting, maintenance untuk sistem-sistem electrical lah. Electrical ni dia macam-macam kan. Electrical wiring, electronic wiring, telecommunication kan. And then ada infrastruktur elektrik yang besar-besar kan. And then ada equipment electrical appliance macam dekat rumah, dekat pejabat, okay? Dekat jalan raya pun ada kan electrical. So electrical ni sangat-sangat luas lah. So untuk menjadi electrical technician, so at least kena ada diploma ataupun sijil dalam electrical engineering ataupun bidang-bidang yang berkaitan dengan electrical. Kemudian kita pergi pada jawatan yang kedua, iaitu graphic designer. Graphic designer ni pereka grafik lah. Okay, diorang ni tugas diorang buat apa? Buat poster, buat layout, buat grafik, bagi visual tu cantik kan. Sebab mostly company-company sekarang memang guna social media untuk mempromosikan diorang punya iklan. So perlukanlah graphic designer untuk buat poster, buat layout yang cantik untuk letak dekat dalam website, letak dalam social media, letak dekat billboard kan, letak dalam TV ke. Even produk pun perlukan graphic designer kan. Contoh macam produk Milo kan, of course perlukan graphic designer untuk design packaging Milo tu nampak cantik, warna hijau, nampak ada gambar budak tu kan. Takkan gambar kosong kan. So kalau gambar produk tu kosong, tulis Milo je, tak menarik lah. Okey. So untuk menjadi seorang graphic designer perlukan degree ataupun diploma lah dalam bidang multimedia, art design ataupun grafik lah yang berkaitan dengan graphic editing semua ni kan. Diorang ni biasanya guna software macam Adobe, Photoshop, Illustrator, macam-macam software lah. Software-software yang berkaitan dengan graphic editing. Okey, kemudian kita pergi kepada jawatan yang ketiga, iaitu chemist. Chemist ni ahli kimia lah. Okey, jangan confuse antara chemist dengan chemical engineer. Chemist tugas dia duduk dekat dalam lab untuk buat research, buat uji kaji, dapatkan data, buat analisis dan buat report. Okey, manakala chemical engineer kerja dia biasanya duduk kat kilang, dekat plant, fokus kepada pemprosesan ataupun penghasilan produk-produk kimia. Alright, tu beza Okey, so tugas chemist ni macam saya cakap tadi lah. Okey, diorang duduk dalam lab, diorang buat test and diorang kena develop satu method test method untuk buat uji kaji. Lepas tu kena buat sampling, lepas tu buat test, daripada test tu dapatkan data tu kena buat analisis and then buat report lah, okey, untuk uji kaji tersebut. So bertujuan untuk improvement QA QC. So untuk menjadi seorang chemist, so at least kena ada degree lah dalam chemistry ataupun biochemistry, ataupun kita dengar dekat universiti ada pure chem, ada applied chem kan. Okey, kemudian kita pergi pada jawatan yang keempat, iaitu software developer. Alright, software developer ni sekarang memang banyak gila lah demand dia kan. Sebab sekarang kita semua benda menggunakan software, semua benda melibatkan IT. Phone IT. Dalam phone ada software kan. Komputer pun memerlukan software kan. Business enterprise memerlukan software untuk memudahkan kerja-kerja financing, auditing semua tu kan. Tax, invoice semua tu. Okey. Semua benda sekarang banyak memerlukan software. So that's why kerjaya sebagai software developer antara kerjaya yang demand lah. Alright, so tugas software developer dia buat ni lah, dia design program, buat coding, buat configuration and then apa-apa benda lah yang berkaitan dengan software kan. And then ada terlibat dengan C#, Java kan, macam-macam lagi lah tu software developer So untuk menjadi seorang software developer, at least anda kena ada degree
dalam computer science ataupun IT lah. So kita pergi pada jawatan yang kelima, iaitu accountant. Okey, accountant Alright. So tugas accountant ni dia terlibat dengan financial activity lah kan. Dia review financial data, buat monthly and annual report untuk financial, untuk budgeting, untuk management kan. Dia monitor cash flow syarikat, apa benda lah yang berkaitan dengan financial activity kan, transaction, payment semua tu. Okay. So untuk menjadi seorang accountant memerlukan at least ijazah sarjana muda ataupun degree dalam perakaunan. Dan biasanya accountant ni juga kita selalu dengar kan, contoh macam ACCA, SIMA dengan MIA kan. So tu antara professional certificate lah untuk accountant. Kita pergi kepada jawatan yang keenam, iaitu construction manager. Okey, so tugas construction manager adalah untuk menguruskan projek-projek pembinaan. Construction manager ni biasanya dipanggil sebagai project manager lah. Project manager dalam bidang construction. So diorang ni mengepalai, mengetuai construction team yang terdiri daripada jurutera, designer, pekerja-pekerja buruh. Diorang fokus untuk mengetuai kerja-kerja pembinaan bangunan, macam bangunan tinggi, infrastruktur kan. And diorang ni juga kena ada pengetahuan lah dalam architecture, civil and structure kan, mechanical and electrical yang berkaitan dengan building. And diorang juga kena plan, kena organize, kena buat scheduling and kena monitor project progress, job dekat site Okey, untuk pastikan projek tu tamatlah pada masa yang ditentukan. Okey, dengan dalam bajet tertentu of course. Untuk menjadi seorang construction manager ataupun project manager dalam bidang construction, memerlukan at least degree dalam civil engineering. And of course perlukan pengalaman lah. Mana ada orang lepas fresh grade terus kerja project manager kan. Mesti dia kerja project engineer dulu. Lepas tu baru dia naik pengalaman 10 tahun, baru dia kerja sebagai project manager. Alright. Okey, kemudian kita pergi pada jawatan yang ke-7, iaitu specialist medical practitioner. Okey. So specialist medical practitioner ni adalah doktor pakar lah. Diorang ni macam-macam kan. Doktor pakar ada macam-macam. Ada pakar bahagian tulang, ada pakar bahagian jantung, ada pakar bahagian mata kan. Ada pakar bahagian bedah itu, bedah ini, macam-macam lagi lah kepakaran. So kita tahulah kan, dekat Malaysia ni ramai orang suka cari penyakit, suka makan produk yang pelik-pelik kan. Makan pun melantak macam-macam. So that's why lah antara sebab kenapa doktor pakar ni sangat-sangat diperlukan lah, sangat-sangat kritikal. Alright. So untuk menjadi seorang doktor pakar, perlukan at least degree lah dalam perubatan, medicine kan. Ataupun biasanya saya dengar nak jadi doktor pakar biasanya kena ada master kan. Okey, kemudian kita pergi pada jawatan yang ke-8, iaitu data analyst ataupun data scientist. Jawatan ni pun selalu juga jumpa dekat dalam job street. Bagaimana kita tahu data sekarang sangat penting. Dengan data kita dapat tahu macam mana bisnes tu boleh grow. Dengan data kita dapat tahu macam mana kita punya customer, macam mana kita nak tingkatkan sales. Dengan data kita boleh tahu macam mana ekonomi kan. Dengan data kita boleh buat penyiasatan. Dengan data kita boleh dapatkan macam-macam lagi sumber yang membolehkan kita untuk memudahkan sesuatu urusan, untuk kita predict ataupun membuat forecast terhadap sesuatu data. So data ni sangat-sangat penting lah. Dalam phone ada data, laptop ada data. Kita share data dengan Facebook, kita share data dengan Instagram kan, betul? Kita post gambar, tulis ayat-ayat kutuk menteri kan, contoh kan. Benda tu semua data yang kita share di sosial media. So hidup kita sekarang ni mostly dipenuhi dengan data. Yalah, zaman IT dan zaman teknologi kan. So untuk menjadi seorang data analyst ataupun data scientist, memerlukan anda ada at least degree in computer science ataupun IT lah. And adalah software-software yang diorang gunakan macam SQL lah, macam Python, statistical programming kan. Okey, kemudian kita pergi kepada jawatan yang ke-9, iaitu mechanical engineer. Okey, mechanical engineer ni contoh macam saya lah. Okey, mechanical engineer. Mechanical engineer ni dia luas. Dia ada bahagian design kan, manufacturing kan. Contoh dia ada CAM, dia ada CAD, dia ada CAE kan. Lepas tu dia ada bahagian piping, lepas tu ada bahagian building services untuk bangunan-bangunan kan. Lepas tu ada bahagian aircon, SAV, lepas tu ada bahagian tangki, pressure vessel, ada bahagian fabrication, ada bahagian material, okey. Ada automotive, aircraft dan macam-macam lagi lah. So bidang mechanical ni dia luas. So untuk menjadi seorang mechanical engineer, memerlukan ni lah degree, at least degree dalam
Mechanical Engineering. And Mechanical Engineering ni ada macam-macam kan. Kadang-kadang dekat universiti dia tengok ada degree in Automotive Engineering, ada degree in Aeronautic kan. Macam saya degree in Oil and Gas pun antara pecahan lah kepada mechanical. Tapi saya dah bercampur dah. Saya bercampur geologi, chemical, mechanical semua dah bercampur. Okey, alright. Okey, kita pergi pada jawatan yang ke-10 iaitu jawatan sebagai metal molder ataupun core maker. Metal molder ataupun core maker. Okey. Metal molder ni diorang kerja dekat foundry lah. Foundry ni kilang buat besi lah. Kalau tengok dalam kilang tu dia ada tuang besi kan. Dia buat besi tuang. Okey, diorang ni terlibat dengan casting. Casting metal. Okey. So casting metal ni kita tahulah fungsi dia untuk kita buat bahagian-bahagian yang complicated macam automotive kan. Automotive kan bahagian enjin-enjin ni kan macam ada lekuk-lekuk, garis-garis tu kan. So benda tu melibatkan casting lah. And then ada plastic injection lah. Macam-macam lagi lah. So untuk menjadi seorang metal molder memerlukan anda ada at least diploma dalam metal fabrication ataupun die tool apa-apalah. Ataupun diploma ataupun sijil dekat dalam mechanical engineering ataupun manufacturing. Alright, so itu sajalah sharing saya untuk 10 jawatan paling kritikal dekat Malaysia pada tahun 2020. At least anda tahulah apa jawatan-jawatan yang diperlukan. Okay, so itu saja. Kalau anda ada apa-apa cadangan, ada apa-apa komen, pendapat, boleh share dekat ruangan komen. Okay, kalau anda tak subscribe lagi YouTube channel saya, boleh subscribe. Okay, so itu saja. Sekian. Assalamualaikum.